Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih lagi dapat bersama pada pagi ini dalam siri Tazkirah 5 minit berdasarkan buku Beri 2 minit. Hari ini kita bab 40 ya. 40 ni kenapa? Umur saya masuk 40 tahun lah, 40 tahun lebih sikit. Saya menunaikan fardu haji. Jadi tajuk 40 ni haji ya. Dia banyak benda yang kita buat ni ada sebab-sebab dia lah. Itu untuk personal. Tetapi yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan ada sebagai satu tanda ingatan lah. Baik. Jadi macam biasalah, kita bermula awal 6.21. Tetapi program kita untuk Tazkirah 5 minit ini yang sebenarnya gist-nya itu pada pukul 6.25. Dan 4 ataupun 3-4 minit yang pertama tu kita membicarakan beberapa perkara lain lah. Cerita-cerita. Kita kata cerita-cerita tetapi cerita yang boleh memberi manfaat. Dan Alhamdulillah hari ini yang akan join kita ya, maknanya rancangan ini live bersama dengan FB Masjid Al-Iman, Kemensa Heights. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada jemaah di Masjid Al-Iman, Kemensa Heights. Welcome. Selamat datang ke FB live saya lah. Baik. Tapi saya nak sentuh cerita ni, cerita pasal haji lah. Pada satu ketika, saya ni dalam pengurusan UiTM dulu dan salah seorang pendaftar UiTM pada masa itu, nama dia Hajah Rabiah. Kak Biah, apa khabar? Kalau ada bersama-sama kita. Hajah Rabiah ni dia nak bersara lah. Dan majlis persaraannya diadakan, sambutan dia diadakan di Dewan Seri Budiman UiTM. Dan Hajah Rabiah dia minta kepada urus dia majlis persaraan tersebutlah yang saya faham lah ya, supaya dibacakan surah Waqiah pada majlis persaraan dia. Dan pada masa tersebut saya duduk di barisan depan lah. Ada qari yang membaca surah Waqiah berserta dengan dia punya terjemahan dia. Dan surah Waqiah ni menceritakan tentang keadaan syurga, suasana di syurga. Dan saya duduk termenung pada masa tersebut. Saya tengok, saya termenung. Saya kata, ya Allah, seronoknya masuk syurga. Bolehkah aku masuk syurga? Jadi pada masa tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, saya Quran pun saya tak pandai. Tahu dah sikit-sikit untuk ayat-ayat lazim dan sebagainya. Ini sudah diceritakan ya. Dan saya tengok tu, tak mampulah aku ni nak masuk syurga. Timbul perasaan pada masa tersebut. Itulah kesedaran yang pertama yang menjentik hati saya. Banyak kita ni kerana ada sesuatu sebab yang menyebabkan kita berfikir dan kita rasa Allahu Akbar. Dalam konteks saya ni, peristiwa tersebut, majlis tersebut telah membawa suatu perasaan dalam jiwa saya. Tiba-tiba saja saya rasa saya nak masuk syurga. Sebelum ni tak kisah. Kita duduk sibuk dengan kerja kita, duduk sibuk dengan belajar kita, kita duduk sibuk dengan kerjaya kita. Nak naik pangkat, nak naik pangkat. Macam tu ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tetapi lebih awal lagi ya, pada tahun 2000, Roza, isteri saya ni, dia telah ajak saya pergi menunaikan fardu haji. Dia kata, jom ya, yang pergi haji muda-muda, ni bagus tengok cousin-cousin kita, tengok sepupu kita, balik semua ceria. Tapi apa dia jawapan saya? Jawapan saya mudah aja. Saya kata, ya ngaji ni untuk orang tua. Kita ni muda lagi, lambat lagi nak mati. Ini jawapan saya. Jawapan cynical. Dan kemudian dalam hari yang lain pula, Roza minta lagi. Dia kata apa? Ya, jomlah yang pergi haji. Dia yang minta, dia yang bersungguh minta dengan saya. Dan saya kata pada dia, saya kata, kita ni orang kerajaan. Saya tak ada duit. Saya kata, saya tak ada duit. Tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kalau saya bersara nanti, kita bersara nanti, dapat pampasan RM100,000, saya kata. RM100,000, saya kata. Masa tu kita pergilah. Sebab apa? Kan mentaliti kita ni, haji ni untuk orang tua kan. Orang bersara baru pergi. Dan Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Roza diam, dia tak kata apa. Dan sebenarnya kenapa saya nak pergi, saya jauh di sudut hati pada masa tersebut, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa takut nak pergi. Kan orang banyak cerita, Kaabah tak nampak,
cerita macam-macam ujian-ujian masa menunaikan haji dan umrah, dan saya percaya dan yakin pada masa tersebut kalau orang nak kena ujian di Mekah dengan Madinah ni, saya lah salah seorangnya. Pasal apa? Saya rasa saya taklah hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita telah dokumenkan melalui buku Travelog Haji. Tetapi ada lagi peristiwa, rentitan peristiwa-peristiwa yang menyebabkan saya terbuka pintu hati. Kenapa tu ya? Yang paling besar lah, tadi saya cerita pasal Puan Hajah Rabiah yang nak bersara, baca surah Waqiah dan terkesan di hati saya nak masuk syurga. Yang keduanya, apabila saya memohon profesor ketika umur saya 38 tahun. Allahu Akbar. Allah bagi rezeki, umur 39 dapat keputusan, saya dapat profesor penuh. Dengan mendapat tunggakan gaji 80,000, tuan-tuan. Masya Allah, setahun 14 bulan punya tunggakan gaji. Daripada Profesor Madya kepada Profesor. Kerana saya umur muda pada masa tersebut, jadi dia punya langkah gaji itu besar. Hampir 80,000. Dan bila dapat saja keputusan tersebut, Masya Allah, Subhanallah, yang terlintas di hati saya kata saya nak bersyukur kepada Allah. Saya menangis. Menangis maksudnya menitiskan air mata, dan saya kata pada Roza, Ya Allah, Tuhan ni kasih dengan saya, Tuhan sayang dengan saya. Sebab saya berdoa dengan Allah nak profesor. Setahun saya minta doa, Ya Allah, Tuhan aku tolonglah, aku nak profesor ni. Ya Allah, kau bagilah pada aku, Ya Allah. Setiap malam, biasa tak pernah bangun malam tapi buat kerja. Bini isteri saya kata, yang awak ni Allah bagi nikmat bangun malam. Boleh tak? Dia kata ambil wuduk, solatlah sunat dulu. Saya bangun, saya nak buat kerja. Bukan saya nak semayang. Angkuhnya jawapan tuan-tuan pada masa tersebut. Dan kalau saya mati pada masa tersebut, mati dalam keadaan angkuh. Itu yang kadang-kadang kalau saya ingat balik tu memang menitiskan air mata. Tetapi kerana nak profesor tadi, saya bangun malam tadi, saya solat sunat 2 rakaat dan saya minta dengan Allah. Minta. Nak profesor, dahsyat sungguh dah. Tetapi Allah makbulkan. Dan itulah yang terkeluar daripada kata-kata saya yang jom yang kita pergi haji, saya nak mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Jadi kalau nak cerita panjang, ya, biasa saya bercerita 1 jam untuk Travelog Haji mengubah sempada iman. Tetapi sebab hari ini tajuk haji, saya sebutlah sikit latar belakang bagi orang yang dah lama kenal saya, dia tahulah. Tapi bagi orang yang baru berjumpa dengan saya, dia tengok saya dalam keadaan begini, ya, dia tak tahu latar belakang macam mana. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu bab ini, hari ini, bab 40, ya, bab haji ini sangat signifikan kepada diri saya. Dan sepanjang sebelum pergi haji, dalam masa lebih kurang setahun gitu ya, sebelum nak pergi haji itu, yang saya dah bercita-cita nak pergi haji, saya minta nak pergi haji, saya bangun malam minta dengan Allah SWT, saya minta 5 perkara. Ya Allah, Tuanku, aku nak pergi menunaikan fardu haji ni, Ya Allah tolonglah, Ya Allah, jagalah, aku nak solat berjemaah. Masa sekarang ni, masa duduk di Mekah dengan Madinah, dan masa balik, aku nak solat berjemaah di rumah-Mu, Ya Allah. Bukan berjemaah di rumah, ya, di rumah-Mu, Ya Allah. Saya maksudnya nak pergi ke masjid. Yang kedua, Ya Allah, Tuanku, aku nak bangun malam tiap-tiap malam, Ya Allah. Yang ini yang saya minta sungguh-sungguh dengan Allah SWT. Yang ketiga, saya kata dengan Allah, Ya Allah, aku balik nanti, aku nak solat, aku nak puasa sunat, Ya Allah. Mana ada puasa sunat? Puasa pun yang dulu punya tak ganti-ganti. Bila nak pergi haji, Ya Allah, kira balik fidyah berapa nak kena bayar. Saya ganti semua sekali. Ini macam mana Allah bagi kesedaran tersebut. Kemudian apa lagi, saya kata, Ya Allah, Tuanku, tolonglah, Ya Allah, aku nak belajar Quran, Ya Allah, aku nak baca Quran tiap-tiap hari, Ya Allah, dengan terjemahan, Ya Allah. Dan yang paling saya minta dengan Allah juga, saya kata, Ya Allah, aku tak nak dah jahat-jahat, Ya Allah. Aku nak jadi manusia baik, Ya Allah. Ini yang saya minta setahun sebelum pergi menunaikan fardu haji. Allahu Akbar. Dan bila saya balik, saya tulis buku Travelog Haji, mengubah sempada iman. Dan Masya Allah, saya dikenali oleh masyarakat lah kerana buku tersebut, jadi asbab tersebut. Dan cerita-cerita tentang buku Travelog Haji ni banyak, ya, yang menjadi asbab. Ada orang takut nak pergi haji, baca buku ni, dia kata, terutamanya isteri-isteri lah. Isteri dia bercerita dengan suami, yang baca buku ni, ya, Prof kami teruk daripada you tahu. Dia tak reti baca Quran, you reti baca Quran. Dia jadikan begitu, tapi saya okeylah. Saya kata bagilah semangat kepada terutamanya suami-suami yang takut nak pergi haji, agar Ya Allah Subhanallah membuka, menjentik, menjadi asbab untuk tiba-tiba saja terbuka untuk pergi menunaikan fardu haji kerana membaca buku tersebut. Alhamdulillah. Baik. Realiti dia. 200,000 orang menunaikan umrah tiap-tiap tahun.
30,000 orang menunaikan haji tiap-tiap tahun daripada Malaysia. Pasal apa masjid tak penuh-penuh lagi sampai sekarang? Mana tok haji ni yang dah pergi haji ni, yang tak pergi ke masjid ni? Dulu tak reti, dulu tak faham. Tapi bila saya pergi haji, saya balik haji, saya untuk diri saya bercita-cita, saya nak solat di rumah Allah, di masjid. Dan saya ajak orang lah, jomlah kita pergi masjid. Sebab apa? Rasulullah SAW kata, kalau apa ni, dia nak bakar rumah orang yang tak pergi menunaikan solat berjemaah di apa ni, di rumah Allah. Dan hadis yang lain pula mengatakan bahawa kalau isyak dengan subuh tu ibarat dia macam antara orang beriman dengan munafik. Ya, dia hadis tu keluar masa zaman Nabi, ada orang munafik. Yang sebenarnya hadis ni boleh pakai sebagai satu perbandingan yang perlu kita ambil serius. Nah, jadi saya bersungguh sebab itu ceramah-ceramah saya tak pernah lekang lah. Jomlah kita kata kita solat berjemaah. Untuk orang lelaki berjemaah di rumah Allah. Orang perempuan tak apa. Orang perempuan solat di awal waktu. Mana tempat yang paling afdal? Dalam bilik tidur. Tetapi kalau dia nak pergi ke masjid, jangan dihalang. Jadi masa saya duduk Madinah tu, saya perhatilah tengok, okey, macam gini sebenarnya. Baru pandangan saya tu. Orang Malaysia menunaikan haji dan umrah. Maka lahirlah nota dari Madinah. Menceritakan keadaan sebenarnya. Dan kemudian selepas 10 tahun saya menunaikan fardu haji, lahirlah nota pasca haji. Ini menceritakan balik. Supaya kita semua berfikir. Baik, yang saya nak ceritakan hari ini sikit yang menjadi gist kepada bab 40 ini. Simple je tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Apa yang kita dapat daripada ibadat haji? Semata-mata ibadat haji. Dapat sesuatu yang Allah anugerahkan daripada menunaikan fardu haji. Lain-lain ibadat engkau tak akan dapat. Jadi kalau saya pergi ke majlis-majlis, saya tanya soalan tu dulu. Supaya kita settle dulu beberapa perkara. Dan kerana saya tak boleh berkomunikasi dengan tuan-tuan dan puan-puan, biarlah saya jawab sendiri. Apa dia? Apakah yang kita dapat daripada ibadat haji? Semata-mata ibadat haji. Satu saja, haji mabrur. Tuan-tuan, barang siapa yang menunaikan haji, dia jaga tingkah laku dia, sesuci bayi, itu satu. Tetapi, orang yang menunaikan haji tidak ada balasan, melainkan haji mabrur. Apakah dia haji mabrur? Haji mabrur tidak ada balasan, melainkan syurga. Ada orang tulis kat saya. Dia kata apa? Mabrur ni prof. Semua benda mabrur. Solat pun ada mabrur. Buat amal ibadat lain pun mabrur. Memang betul lah mabrur yang itu. Tapi yang saya kata haji mabrur. Bukan soal mabrur. Apa yang kita dapat daripada haji mabrur? Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Jadi bila kita tahu kita dapat haji mabrur? Bila? Ramai orang jawab dengan saya, dia kata apa? Balik haji berubah. Okey, kalau kita berubah, maknanya sebelum ni kita tak solat di masjid 5 waktu, tiba-tiba lepas balik haji saja kita pergi semayang ke masjid. Masya Allah, subhanallah, kita tak pernah tinggal. Orang kampung kata apa? Orang taman kita kata apa? Ya Allah, haji kami ni lepas balik haji, berubah terus. Tak pernah tinggal masjid. Haji mabrur dia. Bukan kita kata, orang kata. 5 tahun kemudian kita bergaduh dengan isteri kita, popek, kita huru-hara, kita masalah kita tak pergi dah masjid. Kita semayang di akhir waktu. Kan ada masalah sikit. Mabrur lagi ke? Tuan-tuan dan puan-puan, kena fikirlah tu. Saya tak tahu lah itu anugerah Allah SWT. Tuan-tuan dan puan-puan, maksudnya haji mabrur ni kita hanya tahu bila kita mati je. Bila mati, sebab Allah dah janji syurga pada kita, kita masuk dalam kubur kita, ya Allah, luasnya kubur aku. Kita ni ahli syurga. Layanan Allah pada ahli syurga dia berbeza. Kita tak akan duduk dalam kubur lama, terus dibangkitkan di padang mahsyar. Apa maksudnya? Adakah kita masuk kubur, kita nampak bangkit, terus bangkit? Tak. Dia ibarat ya macam cerita apa ni 7 pemuda dengan seekor anjingnya. Ditidurkan dalam sebuah gua. Dia tidur 300 tahun. Tapi bila bangkit saja masing-masing bertanya di antara satu sama lain. Berapa lama kita tidur tadi? Salah seorang menjawab setengah hari ataupun paling lama 1 hari. Tidur 300 tahun, rasa macam setengah hari. Macam itulah orang haji mabrur. Pun mati, meninggal, dibangkitkan, rasa macam semalam aku mati. Perkara ini dinisbahkan begitu. Dan Allah kata, kami terus masuk syurga tanpa dihisap. Bermakna apa? Bermakna kalau kita nak dapat haji mabrur,
Kita kena mempertahankan sifat ahli syurga itu daripada kita menunaikan fardu haji sampai kita mati. Bila kita faham macam tu, kita buat keputusan lah dalam hidup kita. Apa yang kita nak hari-hari kita ni? Kita bagi pemikiran supaya kita berfikir. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan syurga. Maknanya sifat ahli syurga tu kena terpamerlah pada manusia. Kalau kita nak lah. Ini pandangan kita. Pemikiran. Haji mabrur ini anugerah Allah SWT. Ikut dia lah, dia nak bagi macam mana. Tetapi yang kita fikirnya begitu. Macam mana? Allah, panjang cerita. Kalau pun cerita bab haji ni, saya semangat seumur. Dan yang ada nama hari ni. Tuan-tuan dan puan-puan, Allahu Akbar. Hadiah dah tak ada dah. Tapi nama ada. Kenapa tak ada? Dah tak ada orang bagi. Tak ada lah. Tetapi Puan Roza, dia pula yang nak bagi hari ni. Ini hadiah istimewa daripada Puan Roza. Dia nak hadiahkan 2 naskah buku hijau ni. Hadiah buat suami. Tuan-tuan, buku ni, hadiah buat suami ni, ramai wanita-wanita ni, macam mana nak cakap dia sayang suami dia. Hidup bersama suami. Tapi ada perkara-perkara yang suami ni, Allah, payah nak berubah kan. Jadi, Roza, ini cerita perasaan wanita. Okay, perasaan wanita ini bukan perasaan Roza saja, tapi ada bab dia tu mencurah perasaan dia. Saya baca tu walaupun dia tak sebut, saya tahu tu untuk saya tu. Dan okeylah kita baca, kita faham. Jadi puan-puan, kalaulah buku ini dapat di tangan puan-puan, baca dulu dan bagi pada suami. Yang baca bab ni ya, bagus ni ha. Itu yang saya kempen selalulah. Dan Roza bagi hadiah buat suami ini 2 nama dan insya-Allah ya, nama siapa? Khairul Bariah Mat Arub. Khairul Bariah Mat Arub dan juga Iman Ashikin. Khairul Bariah Mat Arub, Iman Ashikin. Kalau hantar maklumat nama penuh dan juga alamat, insya-Allah pukul 8 saya pergi post untuk hari ini. Sempat hantar hari ini. Kalau tidak besoklah. Terima kasih tuan-tuan kerana bersama-sama dengan saya dalam siri program Tazkirah 5 minit. Hari ini lebih sikit tu. Dan insya-Allah besok kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita semua yang dah pergi haji dapat haji mabrur. Yang lepas-lepas tu biarlah. Yang kita teruskan apa yang kita nak tadi. Dan juga mudah-mudahan Madinah dah orang semayang. Tak lama lagi tu insya-Allah kita boleh pergi menunaikan umrah. Mudah-mudahan antara satu umrah dengan satu umrah terhapus dosa. Terhapus dosa, tak ada dosa, balik janganlah buat dosa lagi. Minta dengan Allah, minta ampun dengan Allah SWT. Mudah-mudahan itu juga dapat masuk syurga tanpa dihisap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.